Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya rasa cukup berbesar hati kerana jemput ke negeri Perlis pada hari ini. Walaupun saya hampir-hampir risau dan gundah gulana kerana apabila Selangor diumumkan berada dalam situasi PKPB, saya terus WhatsApp pihak penganjur, boleh proceed ke? Sebab saya rakyat Selangor tak boleh keluar Selangor. Tetapi Alhamdulillah pihak penganjur telah buat satu surat, dan surat tersebut memudahkan saya untuk keluar daripada Selangor dan datang bagi menemui rakyat negeri Perlis. Boleh tak kita bagi tepukan kepada penganjur kita yang bersusah payah menganjurkan program pada hari ini. Tuan-puan, saya rasa cukup seronok untuk dialog harmoni ini. Bukan apa, hanya mereka yang pernah berada dalam situasi kepelbagaian kaum dia akan memahami betapa pentingnya kita saling memahami sesama kaum. Contoh ya tuan-tuan, mak saya berbangsa Siam campur Cina campur Filipin, mak saya. Bapa saya pula beragama Kristian dulu, berbangsa India campur Iban. Jadi aku tak tahu aku bangsa apa sebenarnya. Tetapi saya berbangga dengan bangsa saya berbangga of course dengan agama saya. Tetapi kadang-kadang kita terasa hati bila orang terlalu bersifat kemelayuan sampai menganggap Islam ini hanya untuk yang Melayu sahaja. Akhirnya kita tidak melihat keadilan Islam. Dan saya ucap tahniah kepada Jabatan Mufti Perlis, khususnya MAIPS, kerana hari ini menunjukkan keadilan Islam dengan menyampaikan bantuan kepada rakan-rakan bukan Islam. Sekali lagi tepukan untuk MAIPS tuan-tuan dan puan-puan. Good job. Tanpa meninggalkan masa, kita mempersilakan panel-panel kita pada hari ini. Pertama sekali, saya bersembang dengan beliau semalam. Walaupun nampak beliau ni adalah berbangsa India, tapi cakap Melayu dia clear, mengclear tuan-tuan. Right? Beliau merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar Kerajaan Negeri Terengganu, khususnya untuk hal ehwal bukan Islam. Dengan ini saya mempersilakan Dr. Balachandran Gopal Krishnan untuk ke pentas. Tepukan untuk beliau tuan-tuan dan puan-puan. Silakan doktor. Yang rarenya dia pakai baju Melayu kurta tuan-tuan. Kenapa? Kita tanya dia sekejap lagi ya. Seterusnya tuan-tuan, biasanya kalau saya duduk Kelantan, kalau kita panggil apek Cina, dia marah kat orang. Tapi dengan bangganya tuan-tuan, dekat name tag dia tulis apek Cina. Dia pakai name tag apek Cina. Rare tuan-tuan. Merupakan sekarang ni merupakan seorang peguam, just call to the bar. Right? 3 kali di reject oleh UIA pada muka. Tetapi berkat kesabaran beliau melanjutkan pelajaran dalam bina undang-undang di Reading University di United Kingdom. Dengan ini saya mempersilakan Tai Zihao aka Apek Cina. Silakan. Silakan brother. Itu dia. Yes, in the middle. Seterusnya dia ni kawan lama saya tuan-tuan. Dia jenis lupa diri tuan-tuan. Dia bangsa India, tapi dia pakai apa-apa baju Vietnam. Ini contoh orang lupa bangsa tuan-tuan. Dengan ini saya mempersilakan tepukan untuk saudara Zamri Vinath. Saya kena minta sepasang lah baju macam ni. Masya-Allah. Okey, sebelum kita hari ni kita tak sembang dengan serius tuan-tuan, kita relax-relax je. Even though we are talking about religion, but we can speak casually insya-Allah, dengan disiplin, dengan penuh hormat. Alright? Dan kepada anda yang menonton di Facebook, mohon share di page anda, mohon share di grup-grup yang ada, mohon share di semua timeline yang ada, supaya ramai akan mendapat manfaat dan faedah pada hari ini. Sebelum kita teruskan topik kita hari ini, kau sembah apa? Oh, boleh tahan tajuk Engkau sembah apa? Tapi sebelum kita masuk tajuk tersebut, saya nak mulakan dengan doktor dulu. Kenapa pakai baju macam ni doktor? Tak ke pelik biasanya panel Melayu, orang Islam pakai baju macam ni. Doktor, apa cerita? Silakan doktor, respon sikit.
Salam sejahtera semua. Moderator Bro Amin, Saudara Zamri, Saudara Zihau, aka Apek Cina, dan semua hadirin dan hadirat yang saya hormati dan sayangi sekalian. Soalan dia memang simple, jawapan dia simple. Ini budaya mindah kepelbagaian. Budaya? Mindah kepelbagaian. Mempelbagaian. The intercultural mind. Ini basically. No problem. No problem. Kita budayakan semua dalam satu kepelbagaian ini dalam satu. So saya ada kurta, saya ada baju Melayu, dia ada style sikit, dia modern. So, kurta baju Melayu tak pakai sini, dia tak ada. Kurta pakai sini. So dia lain. Butang-butang dia kecil sikit. Butang kecil sikit. So isu actually end of the day, dia membawa satu yang baik, satu yang berbeza, satu yang cantik. Itu saja. Tak ada satu pencerahan yang besar ataupun. Okay, very nice, very nice. Apek Cina pula, biasanya kalau Kelantan, gocoh kalau panggil apek ni. Panggil aku apek, bahasa sungguh. Tetapi saudara apek Cina guna name tag lagi. What's your message from there? Saya ni suka buat eksperimen. Suka buat eksperimen. Apek Cina ni, kalau dalam pandangan kebanyakan orang seperti yang diutarakan oleh Saudara Amir di Kelantan ni, dia macamlah ada unsur-unsur penghinaan kan. Kalaulah saya boleh menjadikan nama ini sampai orang suka, maka kalau dipanggil atau terpanggil Apek Cina di masa depan tu, dia tak rasa terhina lah. Kalau Apek Cina branding ni boleh tukar, maka benda lain pun boleh tukar. Seperti yang apa kami bincangkan semalam, Melayu malas, Cina tipu, orang India minum. Kalau kita boleh tukarkan branding ini dengan cara saya, maka ini semua boleh tukar daripada unsur penghinaan kepada unsur pujian. So hari ini orang yang kenal saya, rakan-rakan saya di Facebook, dia nampak saya, dia kata Apek Cina. Saya gembira. Boleh ambil gambar dengan Apek? Boleh, happy. So daripada unsur penghinaan, dia jadi unsur pujian dah. So I nak pakai nama ini. Alright. Untuk salah satu tujuan dia untuk ini. Thank you brother. Dan seterusnya Zamri, orang kita kadang-kadang agak sensitif bila pakai baju kaum lain dipertikai agamanya. Macam Tuan Zamri, komen sikit. Okey, soalan cukup bagus. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak Chahau, Wanakam, dan Thailand apa? Thailand. Sawadikap. Okey, kepada semua yang hadir dan terima kasih juga kepada Bro Amin. Okey, tentang soalan pakaian tadi. Saya ni India, masuk Islam, bukan pakai baju Melayu. Okey. Okey, saya ni berbangsa India, beragama Islam, bukan pakai baju Melayu atau bukan pakai baju tradisional Tamil, tetapi tiba-tiba pakai ala-ala Cina pula. Tak pakai sebab apa? Dah lah, tak pakai jubah. Kan? Tak Islamik. Lepas tu duduk kat masjid lagi. Okey, sebenarnya begini. Ini adalah budaya di Malaysia. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, dia ada satu keunikan yang mana kalau kita lihat dekat Malaysia, bila kita cerita pasal nasi lemak, bukan hanya orang Melayu je suka, orang Cina pun suka, orang India pun suka, orang Kadazan suka, orang Iban suka, sebab dia dah Malaysianize. Dan pakaian ini saya pakai sebab saya orang Malaysia. Dan saya rasa tidak ada masalah untuk kita mengamalkan silang budaya itu. Budaya Apek juga tak ada masalah kalau saya nak pakai. Kalau Apek nak pakai baju Melayu pun tak ada masalah. Kalau Apek nak pakai pakaian India pun tak ada masalah. Dan sebenarnya silang budaya ini akan menyebabkan kita menjadi lebih akrab. Sebab itu saya nak jadi Cina hitam pada hari ini dengan pakai pakaian Cina. Sekian, terima kasih. Okay. Now kita masuk kepada topik kita. Saya nak mulakan dulu, kita nak fokus kepada agama masing-masing. Saya nak mula dengan doktor. Saya cukup kagum dengan penganjur hari ini sebab it reminisced me many years ago. Saya ingat arwah Tok Guru Ni Aziz, Menteri Besar Kelantan, dia meletakkan syarat mana-mana program kerajaan negeri Kelantan di masjid mesti ada yang bukan Islam berada dalam masjid. Itu adalah polisi kerajaan negeri Kelantan masa arwah Tok Guru Ni Aziz, dan saya difahamkan masih ada sampai sekarang. Saya nak tanya kepada doktor tentang
apakah sebenarnya prinsip agama Hindu yang disalahfahami dan perlu difahami? Doktor, tolong berikan pencerahan kepada mereka yang kegelapan. Terima kasih. Nama Civaya Valge, Nadan Tal Valge, Imai Poludumen Ninja, Nigal dan Tal Valge. Ini bermaksud semua orang percaya pada Tuhan dan bahagialah. Okey. Saudara moderator, sekali lagi, yang saya hormati, saudara Zamri Vinod, rakan karib dan orang yang bagi saya banyak masalah dalam konteks itu. Tetapi masalah itu menjadi satu cabaran untuk saya We call it masalah yang menyayangi dia bagus. actually. Masalah perlu untuk kita supaya kita belajar. Kita menjadi orang yang lebih baik. And of course, my good friend Apik Cina. Dulu saya nak panggil Apik pun risau satu macam juga. Tapi sekarang sebab dia puji sekarang tak ada masalah. You get the green light, Doktor. Dan semua hadirin dan hadirat yang saya hormati dan sayangi sekalian. Saya tak nak banyak menyentuh pasal apa yang dikatakan salah faham ke apa. Saya terus to the point, apa itu pemahaman agama Hindu. Silakan. Okay. Actually agama Hindu ini dia tidak mempunyai pengasas agama. Dia kena faham. Kena faham, dia tidak mempunyai pengasas agama ataupun nabi. Oh, dia tak ada pengasas. Tak ada. Dan sebaliknya agama Hindu merupakan warisan pengajaran dan kebenaran. Undang-undang spiritual dan amalan yang diturunkan oleh pendeta zaman berzaman dulu. So kita lebih dibawa oleh pendeta, the Brahman dia kata. Okay? Itu usus atau dia punya asasnya. Dan actually dalam kitab agama Hindu tidak ada perkataan Hindu. Hindu itu adalah satu perkataan yang dibawa oleh untuk dikenal pastikan masyarakat yang duduk di Sungai Indus dulu. Oh. So dia dikenal Hindu. Actually dalam konteks agama Hindu dia adalah Sanatana Dharma. Maksudnya? Maksudnya universal truth. I see. Kebenaran global atau universal. That is the meaning of it. Dan agama Hindu atau Hinduism ialah suatu yang macam agama lain, satu cara hidup. Dia adalah satu cara hidup yang tidak diasaskan sebagai sebuah agama. Okey? Seperti yang biasa difahami. Hinduism bukan diasas sebagai satu agama yang biasa difahami, tetapi merupakan satu cara hidup berdasarkan pengajaran daripada kisah-kisah kitab Hindu. This is you kena faham. Dan Hinduism tidak mempunyai sistem yang seragam maupun badan otoriti keagamaan. Kerana falsafah ketuhanan dan kehidupannya yang meluas dan dinamik itu. So dia tidak ada satu otoriti yang boleh dikatakan otoriti agama Hindu, okey? Dan tetapi apa pun agama Hindu mempercayai hanya satu Tuhan. Ini di mana ramai orang dapatkan dia punya Yang ni saya nak sebut tadi salah faham. Salah faham itu. Kita hanya percaya pada hanya satu Tuhan. Tuhan ini adalah roh segala alam yang bernama Brahman. This is the Tuhan yang kita katakan Brahma. Okey? Dan Brahman ialah suatu realiti agung yang tidak berubah. Ini kepercayaan kita di dalam dan di luar dunia ini. Dan tidak mampu untuk diketahui atau difahami dengan sepenuhnya. Roh Brahman kita percaya berada di dalam semua benda. Ini kepercayaan kita. Sebab itu kita percaya dalam tiang itu pun ada Brahma. Kita percaya macam tu. Kalau kita percaya ada Brahma tu, kita ada juga. Kita percaya macam tu. Dan soalan kenapa dia ada banyak tapi agama Hindu ada banyak dewa-dewa. Bagaimana? Kerana Tuhan adalah Maha Agung, maka Tuhan adalah di mana-mana dan dalam segala-segalanya dan tidak mempunyai suatu identiti utama. Dia tidak mempunyai satu identiti utama. Dia Tuhan, tapi there's no one special identity. Manusia tidak dapat memahami Tuhan sebagai suatu bentuk sebenar. Ini, you cannot understand God as one figure. Dia bukan satu figure. Macam manusia duduk sana, bukan figure. Sebab itu terdapat variasi berbeza dalam bentuk Tuhan.
Ini sebab dia ada banyak perbilangan ini. Okey? Dan kesemua ini merupakan penzahiran kepada sifat-sifat Brahma yang berlainan. Dia punya sifat-sifat. Dia boleh mencipta, dia boleh menghapuskan, dia boleh mengoperatkan, dia cipta-cipta ataupun konsen dia. Maka mereka punya pilihan untuk berdoa kepada beberapa atau semua bentuk Tuhan yang berbeza, atau hanya berdoa kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Itu pulang pada dia orang. Itu choice seorang Hindu. Dan perbezaan dewa-dewa ini membantu menumpukan doa mengikut keadaan yang sesuai. Itu the issue. Dan bila kita kata, adakah agama Hindu menyembah patung itu? Patung itu dianggap sebagai suatu perwakilan fizikal kepada Tuhan. Dia macam ini ya. Kita kena faham, bila agama Hindu wujud di dunia ini, manusia berada dalam zaman kejahilan. Zaman jahil. Mereka tak tahu pasal Tuhan, mereka tak tahu pasal kerohanian. So, agama Hindu wujud masa itu, dia seumpama bila kita orang budak-budak anak-anak darjah 6, tahun 6 nak pergi ke sekolah. Mereka tak tahu pasal huruf-huruf. Mereka tak tahu pasal nombor-nombor. Mereka tak tahu. Jahil sungguh. So bagaimana kita mewujudkan satu? Satu itu untuk orang yang baru nak bercampur ataupun nak tahu ilmu ini. Kita dulu ingat kita gunakan kayu aiskrim itu. Ingat tak? Kita ambil kayu aiskrim, batang aiskrim itu yang satu, lepas tu campur satu, dua. Tetapi satu itu, kalau kita tengok itu bukan batang aiskrim, dia satu. Serupa bila kita nak mengajar ataupun menonjolkan kepada manusia jahil masa itu apa itu kebesaran Tuhan, mereka menjadikan suatu patung. Di mana dia tekan banyak kepala. Wah, Tuhan boleh nampak satu dunia dalam sekali. Kita boleh tengok sini saja. Dia tekan banyak tangan. Dia boleh buat, Tuhan boleh buat banyak benda dalam satu masa. So dia menjadikan satu, so patung itu menjadi tool untuk mengajar. It's a kind of representation. Teaching aid. Tapi itu bukan batu. Apa yang kita nampak itu Tuhan. Macam kita nampak kayu itu, batang ais, tapi kita nampak batang ais, kita nampak satu. You faham tak? Same concept. So kita, bila orang mengatakan bahawa kita menyembah patung, that's a wrong concept. Kita menyembah patung dalam konteks fizikal Tuhan. Itu saja. That's very important to understand. Dan penganut Hindu juga bukan menyembah patung itu sendiri, bagi mereka hanya sebagai perwakilan fizikal seperti yang katakan tadi. Ini membantu mereka memberi tumpuan kepada penyembahan dan meditasi dan memudahkan mereka mendekati Tuhan. It's a focus point. Patung-patung menjadi satu focus point. Macam kita tengok batang aiskrim itu satu, kita nampak itu satu, that point of time. Tetapi masa lama kelamaan, kita mula dah tahu dah Tuhan itu exist, tak perlu kita ada batang aiskrim itu lagi. Kita nampak satu campur tu. Bila kita mula berkembang, bermaju dalam, bila kita pergi ke darjah 2, kita mula belajar 1 kali 1 berapa? 1 kali 2. It's a different subject, different. So agama ini adalah wahyu yang progresif. Dia memberi panduan untuk manusia terus progres. Dia mula dengan agama Hindu kita percaya dan terus sampai ke agama Islam. Ini kepercayaan kita. Dan ada juga konsep yang mengatakan bahawa orang Hindu menyembah lembu. Ini satu yang memang actually lembu itu binatang bukan binatang haram. Lembu itu binatang suci kepada kita. Dia bukan haram. Lembu, dan kita tidak menyembah, kita menghormati. We respect. Sebab masa-masa dulu, zaman dulu, yang dia menjadi sebahagian daripada rumah kita, tahu. Dia tolong kita dalam membajak tanah, bagi kita susu, membawa kita mana-mana dengan kenderaan. So dia menjadi sebahagian daripada family kita. Kalau you sebahagian dari family kita, adakah you ada niat nak makan daging itu? Itu saja konsep dia. Sejak bila lembu dari dulu, zaman-zaman dulu lagi. Sebab lembu is part of a family. Dia ada nama juga. Dia bagi nama juga. Lakshmi dia bagi.
kasturi dia pergi, dia menganggap dan dia menyembahkan lembu itu dalam konteks dia mengapresiasikan keadaan mereka bersama kita. Itu saja basicnya. Tak ada konsep yang kita menyembah lembu tu. It's a very concept wrong. Yang penting kita hanya menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan dalam cara dan apa kata orang dan seperti yang katakan, lembu juga dianggap sebagai simbol keibuan. Sebab dia bawa susu, dan membekalkan susu dan keperluan hidup yang lain. So basically, this is the concept yang kita dapat dalam konteks Hinduism. Very simple, simple, basic. Dan apakah kepercayaan asas? Ya, apa basic principle? Asas Hinduism. Suatu, seperti yang katakan tadi, Tuhan sebagai roh dan realiti agung. Nombor satu. Kedua, kebenaran kitab-kitab Vedas. Kita ada kitab-kitab Vedas yang memandu kita dalam mencapai ala tuju kita. Rig Veda, Yajur Veda, Samar Veda, Atharva Veda. Ini semua buku-buku suci yang kita percaya, dan pengajaran golongan pendeta. Inilah yang bermimpi, yang sami-sami yang dulu sami-sami punya dia ada kuasa yang lain tau. Dia boleh banyak bawa keajaiban, dia boleh banyak buat magic, banyak benda dia buat. Sebab dia ada kuasa directly daripada Tuhan, kita percaya. Dan kelahiran semula, samsara. Ini semua roh, you kena faham, it's very clear, you kena faham. Semua roh dihidupkan, atau semua roh kehidupan akan dilahirkan dalam kitaran hidup baru. Bila kita meninggal. Sehinggalah roh ini mencapai kebebasan yang kita kata moksha, status pencerahan tertinggi dan penyatuan dengan roh alam. Itu yang kita, sebab itu kita kata kalau you buat jahat sekarang ni, kelahiran yang akan datang mungkin you lahir sebagai anjing. Jadi macam tu. Tapi last lah dia akan jadi moksha, di mana ia adalah tempat pencerahan tertinggi dalam penyatuan roh alam ini. Maksudnya kita ada macam sekarang ni kita hidup sebagai manusia, pada kelahiran akan datang ada juga kalau dari you buat makhluk jahat, lain. yang buat benda yang tak baik, dia ada kelahiran. Itu Dan dia akhirnya dia menjadi dia ada. So dia akan melalui proses sampai dia sampai moksha tu. Moksha itu di tempat dia akan dalam arti kata penetapan yang permanent di surga. Okey. Dan juga karma. Karma ini adalah prinsip sebab dan akibat. Apa you buat, you akan what you sow you will reap. Sebab What di you mana give, you get kelakuan ini yang penting. Di mana kelakuan kita dalam kehidupan ini akan menentukan kehidupan yang seterusnya. Karma. Kelakuan yang baik akan menyebabkan kelahiran semula yang baik. Dan kelakuan yang jahat menyebabkan musibah dalam kehidupan yang akan datang. Ini penting. We believe in karma. Dan yang paling penting adalah dharma. Dharma adalah kebenaran universal dan tanggungjawab etika. Ini adalah 5 prinsip yang betul-betul asas agama. Yang menjadikan kita supaya macam kita katakan dosa dan pahala. Dia karma dengan dharma. So, so basically semua apa yang kita cakap ini adalah satu proses untuk mengenali Tuhan dalam sudut masa itu. So tidak ada sebab kenapa ada orang mengatakan kita sembah patung, kita sembah lembu. Ini all bagi orang-orang yang betul-betul jahil pasal agama Hindu sendiri. Baik. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor. Satu penerangan yang simple tapi cukup lengkap oleh doktor tadi, dan saya rasa kita perlu jelas perbincangan kita hari ini. Mungkin ada yang tak setuju, mungkin ada rasa kurang senang. Inilah nama dia dialog harmoni. We agree to disagree. Kerana apa? Untuk difahami, kita kena memahami terlebih dahulu. Terima kasih doktor atas penerangan peringkat awal. Sebab selepas ni saya nak tanya juga, ada tak bid'ah di dalam agama Hindu selepas ini? Tapi saya nak dengar dulu dari Apek Cina yang nak mewakili dan berbicara soal Buddhism pula, agama Buddha. By the way, kita doakan kepada rakan kita yang sepatutnya mewakili agama Kristian. Beliau tak apa sihat, so kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan insya-Allah. So Apek Cina, silakan cerahkan mata kami dengan penerangan saudara. Silakan. Okey. Selamat pagi saudara Amir, moderator. Thank you. Saudara Zamri, Dr. Balan. Buddhism ini dia bukan sepatah dua kata. Okey.
Minggu lepas saya mendengar pencerahan daripada seorang Sami yang kanan dalam bahasa Cina mengenai satu kitab. Saya tengok YouTube klip 40 episod, setiap episod 1 jam. Itu salah satu daripada ribuan sutra-sutra. Dia memang rumit. Contoh kerumitannya, perkataan Buddha. Apa itu Buddha? Sebenarnya soalannya apa itu Buddha ke siapa itu Buddha? Buddha itu apa, bukan siapa. Buddha dia satu gelaran. Dia bukan orang. Dia gelaran kepada orang. Gelaran pada orang. Gelaran. Buddha ni tadi Dr. Balachandran telah ungkit satu perkataan moksha. Ultimate pencapaian bagi seorang Hindu. So kalau saya meminjamkan perkataan moksha tu, Buddha tu adalah seorang yang telah mencapai tahap moksha. Kalau dalam sutra Mahaparinibbana ataupun Mahaprajna Paramita, dalam bahasa Cina Taniepan Yuanman Poromi. So seorang yang mencapai tahap moksha itu dia digelar Buddha. Dalam Buddha pun ada 2 jenis Buddha. Satu Samyaksan Buddha, Samyaosan Fo. Satu Paceka Buddha, Pizi Fo. Orang yang telah mencapai moksha tapi dia mendiamkan diri, dia tak pergi mencerahkan kepada orang lain, Paceka Buddha. Orang yang telah mencapai moksha tetapi dia mencerahkan kepada orang lain, Samyaksan Buddha. Dan Samyaksan Buddha yang kami pahami sekarang, Siddhartha Gautama Shakyamuni Buddha, Shakyamuni Fo, yang telah muncul di tanah India 2500 dahulu. So konsep Buddha, perkataan Buddha sudah rumit. Adakah Buddha ini Tuhan? Bukan Tuhan. Mana Buddha? Mana Buddha? Kalau ikut kitab, ada 3 jenis kitab. Tripitaka. Nombor 1 Nikaya, nombor 2 Vinaya, nombor 3 Abhidhamma, Cincang, Licang, Luncang. Nikaya dan Vinaya itu peraturan dan juga dharma yang diutarakan oleh Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama untuk kehidupan. Dan Abhidhamma adalah perbualan dan perbincangan orang selepas Buddha sudah meninggal dunia. So mengikut kitab-kitab dan sutra-sutra daripada 3 Tripitaka ini, Buddha, kalau saya boleh refer Majjhima Nikaya chapter 68 sampai 72, Buddha kata, jangan tanya saya 4 soalan. Jangan tanya saya di mana saya berada selepas saya meninggal dunia. Sama ada saya muncul lagi, saya tak muncul lagi, saya muncul dan tak muncul lagi, saya muncul atau tidak muncul. Buddha kata jangan tanya sebab saya tidak akan memaklumkan kepada anda. So jangan tanyalah Buddha di mana, di Nibbana ke, di syurga ke apa. Jangan tanya sebab dia tak pernah bagi tahu. Dan dia telah undeclare the question. Ini kerumitan Buddhism. Di Malaysia ada beberapa cabang Buddhism. Mahayana, Dachen. Kalau tengok sami-sami yang pakai jubah jingga tu, dia Mahayana. Kalau tengok sami-sami yang pakai jubah coklat, Theravada. Color tu ada maksud dia rupanya? Bukan, dia memang ada maksud, tapi saya gunakan ini untuk kebiasaannya, membezakan. Okay. Dan Vajrayana dia ikut Tibetan punya tu. Tibetan punya lama, Tibetan punya Rinpoche apa ni. So kenapa ada perbezaan ni? Sama ada perbezaan ni boleh diterima atau tidak? Tak. Boleh diterima sebab Buddha telah berkata dalam Mahaparinibbana Sutta, iaitu sutta yang terakhir diungkit oleh Buddha sebelum meninggal dunia, apa yang saya cakap akan mewujudkan perbezaan, apa yang saya cakap akan bercanggah dengan apa yang saya cakap sebelum ini. So perbezaan ini biasa. Tapi saya bagi 3 peraturan, 3 penutup mohor, 3 Great Seal San Fa Ying.
Kalau apa-apa siapa-siapa yang menggunakan nama saya untuk mencerahkan agama, dharma saya, dia kena memenuhi 3 peraturan ini. Nombor 1, kalau mana-mana pihak yang kata ada benda yang boleh berterusan sampai tiada penghujungnya, contohnya ada orang kata Jesus ataupun Tuhan. Ini sensitif sikit tapi boleh terima dengan pandangan yang terbuka. Apa benda yang tiada penghujungnya, itu bukan dhamma saya. Kalau apa konsep yang mementingkan konsep saya ingin makan, saya ingin berjaya, saya ingin membantu, ada konsep saya, ini bukan dhamma saya. Kalau ada konsep yang bukan menentukan perjalanan sampai moksha, sampai parinibbana, itu bukan dhamma saya. So, mana-mana dhamma kitab yang tidak memenuhi 3 peraturan ini, dia bukan dhamma Buddha. Dan sutra ni ataupun dhamma ni bukan saja Buddha seorang yang cakap. Kalau Mahayana, ada seorang sami terkenal di China, nama dia Huineng, Liu Zu Huineng. Beliau telah wujud di tanah China 800 tahun dahulu, iaitu 1000 lebih tahun selepas Buddha. Dan apa yang dicakapkan oleh Liu Zu Huineng mewujudkan satu cabangan panggil Zen Buddhism, Chan. So, Abhidhamma, tadi saya kata 3, Abhidhamma ni, dia bukan saja Buddha yang cakap, dan siapa-siapa boleh cakap. Rumit tambah rumit. So, salah faham berlaku di situlah. Kalau saya nampak Mahayana punya, saya tanya Theravada, kenapa dia buat macam ni, you tak buat macam ni? Kenapa Mahayana makan vegetarian? Tapi Theravada dia makan daging ke semua? Sami lah, saya kata sami. Bukan sahaja orang lain akan salah faham terhadap agama Buddha, orang Buddha sendiri pun akan salah faham sesama diri sendiri. Tapi jangan risau, konsep kita memang lain dengan perkataan agama. Dia lebih kepada ajaran. Tapi yang masalah dia, orang jadi superstitious, missing. Dia pergi tokong, seperti bapa doktor cakap tadi, dia sembah kepada patung, dia minta kena loteri, dia minta ni, minta tu. Tak boleh ni. Buddha dalam dhamma yang pertama, Dhamma Cakrapawatana Sutta, Cuan Fa Lun Jing, dia kata 4 kebenaran. Duka, perkataan duka kita pinjam daripada bahasa Hindu. Punca kepada duka iaitu nafsu. Hentikan duka iaitu hentikan nafsu. Keempat, melalui perjalanan 8 path. So kalau Buddha nak penganut dia menghentikan nafsu, kamu pergi tokong, kamu minta kena loteri itu, kamu buat benda yang Buddha tak mau you buat. Kamu pergi tokong, minta kamu punya badan jadi sihat. Permintaan untuk badan sihat tu satu nafsu juga. Permintaan untuk keluarga aman tu satu nafsu juga. Oh, mungkin kamu akan rasa, apa Buddhism yang cakap ni? Apa yang nak capai? Tanyalah kepada Sami. Kenapa mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan benda-benda yang boleh menaikkan nafsu, cukur kepala, cukur botak, pakai jubah yang sama, tiap-tiap hari meditasi bertapa, baca, mengkaji. Susah nak capai apa yang Buddha nak kita capai untuk mencapai moksha ataupun mahaprajna parinibbana. Dia satu pengajaran. Dia bukan satu agama. Kalau kata sembah apa dalam Buddhism tu, bukan saja sembah Baka Brahma juga kita sembah. Baka Brahma. Vishnu juga kita sembah. Krishna juga kita sembah. Ada orang cakap Buddha adalah avatar yang ke-9 Krishna. Sebab Buddha seorang yang berasal dari India. Pengadu dia juga dari India. Kalau saya mau sembah satu Tuhan, saya sembah Brahma.
Saya tak sembah Buddha sebab Buddha tak tahu di mana. Itulah kerumitan agama saya ini. Ini untuk permulaan dia saja. Sekian, terima kasih. Wow, thank you very much Pak Cina. Satu explanation yang sangat rumit kan. Okey, now kita pergi kepada saudara Zamri. Walaupun dia akan bercakap tentang Islam dan kita sini majoriti Islam, namun saya yakin dan percaya kita sentiasa mendahagakan ilmu untuk terus memahami Islam. Nabi sebut, "Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atas mereka, Allah kurniakan kefahaman di dalam agama. Tahu saja tak cukup, kena faham. Saudara Zamri, fahamkan kita, bukan hanya kepada yang bukan Islam, malah yang sesama Islam pun kerana tak faham. Silakan, the principle of Islam. Fadal. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. So sebelum tu sedikit nak sembang pasal program ni, dan saya sangat bergembira ada masyarakat Islam dan sebagainya. Topik ini sebenarnya kita buat supaya kita boleh saling kenal mengenal di antara kita. Kebanyakan daripada masalah yang timbul di kalangan masyarakat ini disebabkan kita gagal untuk mengenali apa yang rakan kita percaya. So disebabkan itu hari ini kita buat program ini supaya masyarakat di sekitar sini boleh kenal. Oh, orang Islam, oh inilah yang dia percaya. Oh, orang Kristian orang Buddha ini dia percaya. Orang Hindu ini dia percaya. Supaya kita boleh remove misconception dekat situ, Bro Amin. Okey, sekarang kembali semula kepada topik kita. Sebenarnya apa orang Islam sembah dan what is the core tentang agama Islam itu sendiri. Satu perkara yang perlu kita fikir, dan saya apabila ada rakan-rakan yang bukan Islam, bila datang ke masjid, mungkin ada yang pertama kali datang ke masjid dalam hidup mereka pada hari ini. Ramai orang dekat luar sana, kadang-kadang banyak orang bukan Islam, Bro Amin. Diorang sangka masjid ni orang bukan Islam tak boleh masuk. Dia bukan setakat bukan Islam, orang Islam orang Islam macam pun rasa macam tu, betul. So dia ada dua problem kat sini. Orang bukan Islam, dia rasa dia tak boleh masuk masjid. Orang Islam pula, dia pun rasa orang bukan Islam tak boleh masuk masjid. So ada dua perkara yang perlu kita clear. Dan hari ini insya-Allah kedatangan mereka ini mungkin sedikit sebanyak akan membuka minda. Yang kedua, bila datang ke masjid mungkin terfikir-fikir, apa ni dalam masjid kosong, apa pun tak ada, semua ada dinding saja. Apa dia orang sembah ni? Kan? Kalau kita pergi ke rumah-rumah ibadat yang lain, kita akan nampak ada something yang diorang worship dan sebagainya, tapi bila datang ke masjid there is nothing. Kenapa? Okey. So saya akan ceritakan benda tu sekarang. Bila kita cerita tentang Islam ini, apa dia sebenarnya yang Islam percaya dan sebagainya? Dalam Islam, yang pertama sekali, tidak ada seorang pun orang Islam yang berhak untuk dia nak tentukan siapa Tuhan dia. Contoh dia macam ni. Siapakah orang yang paling berhak, ataupun siapakah yang paling berhak untuk menyatakan inilah dia Tuhan, inilah sifat-sifat Tuhan? Siapa? Okay, dalam Islam, yang paling berhak nombor satu sekali adalah Tuhan itu sendiri, God Himself. So bagaimana kita nak kenal siapakah Tuhan di dalam Islam? Bukan apa yang saya fikir, oh, Tuhan sebenarnya macam ni, Tuhan sebenarnya macam ni. Tidak. Apa yang saya fikir, apa rakan saya fikir, apa orang-orang lain fikir, does not carry any value. Kita kena tengok apa yang Tuhan cerita tentang diri dia sendiri. So untuk itu kita kena pergi satu surah yang sangat simple di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sendiri tengah menceritakan tentang diri dia kepada kita, tentang diri dia, tentang apa, siapa dia. Okey, yang pertama sekali ayat dia adalah Qul huwallahu ahad. Yang ini maksud dia Allah, God is one and only. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu. So dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita orang Islam, kita memahami sebenarnya daripada surah ini, apabila seseorang nak mengatakan itu Tuhan, ini Tuhan dan sebagainya dalam Islam. Dalam Islam kalau ada orang nak kata, syarat yang pertama sekali dia mesti tunggal. Mesti satu. So Tuhan dalam Islam nombor satu, dia mesti satu. Yang kedua, Allahus Samad. Yang ini yang bermaksud Tuhan itu tidak memerlukan kepada apa-apa, tidak berkehendakkan kepada apa-apa, tetapi benda-benda yang dicipta ini yang memerlukan kepada Tuhan. Bila kata Allahus Samad, dia juga memberi indikasi kepada kita Tuhan tidak perlu makan.
Sebab apa Tuhan tak perlu makan? Kalau Tuhan makan, Tuhan nanti kena cari toilet. Cuba bayangkan Tuhan pergi toilet, kan tak kena dengan apa? Kesucian Tuhan itu. So Tuhan tidak perlu makan. Tuhan perlu tidur tak? Dalam Islam kita percaya Tuhan tak perlu makan, Tuhan tak perlu tidur, Tuhan tak perlu rehat, Tuhan tak perlu kepada apa-apa pun, tetapi kitalah yang memerlukan kepada Tuhan ataupun Allah itu sendiri. Yang ketiga apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Yang bermaksud Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud dia dalam bahasa mudah kalau kita nak faham, Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak ada ibu bapa. Dia tidak beranak, tidak ada ibu bapa, dan dia juga tidak ada anak. So tidak ada yang lebih besar. Cuba bayangkan kalau Tuhan dia ada ibu bapa. Besok dia akan jadi macam filem Thor, tahu? Pernah tengok tak filem Thor? Son of Odin. Okey. Tuhan dia ada anak, lepas tu dia bila anak ni lama-lama dia Tuhan kecil, lama-lama dia akan jadi Tuhan besar. Okey, lepas tu dia akan ada family dan sebagainya, lepas tu jadi konflik sesama dia orang, dia gaduh sesama dia. Loki. Loki, Thor. So konsep begini tidak ada di dalam Islam. Kalau Tuhan tak ada mak bapa dan kalau Tuhan tak ada anak, apatah lagi Tuhan boleh ada saudara mara. Tiba-tiba ada pakcik ke apa. So dalam Islam tak ada saudara mara, tak ada. He's one and only. Yang keempat apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara mahupun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. So dalam pahaman kita dia macam ni. Okey. Sekarang ni tak ada satu benda pun dalam dunia ini ataupun di mana-mana yang sama maupun setara, maupun dari sudut kedudukan, rupa dan sebagainya, tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita orang Islam, bagaimana kita nak membezakan Tuhan itu dengan menggunakan 4 kriteria ini? So kalau dalam dunia ini, kalau ada benda yang lebih daripada satu, kita tahu itu bukan Tuhan. Sebab apa? Kita percaya Tuhan hanya satu. Apa saja benda yang lebih daripada satu, kita tahu definitely ini bukan Tuhan. Yang kedua, apa sahaja benda yang makan, memerlukan kepada sesuatu, perlu tidur, perlu rehat, perlu macam-macam perlulah. Apa sahaja yang dia perlu, definitely for sure kita orang Islam kita tahu ini bukan Tuhan. Apa saja yang benda memerlukan kepada sesuatu, kita dah tahu dah, oh this is not God. This is a criteria for us to know who is the God in Islam. Yang ketiga, kalaulah sesuatu itu, seseorang ke apa sahaja yang mereka katakan sebagai Tuhan, jika dia ada mak bapak, kita tahu dia bukan Tuhan. Kalau dia ada anak, kita tahu dia bukan Tuhan. Kalau dia ada saudara mara, kita tahu dia bukan Tuhan dalam Islam. So sebab dalam Islam kita tahu Tuhan tu satu dan dia tidak ada family. Kalau tak ada family, kalau tak ada mak dan bapa, tak ada anak, apatah lagi bila dia ada beradik, saudara mara dan sebagainya. Yang keempat, apa sahaja benda di dalam dunia ini, kalau kita tengok dia serupa. Ada benda yang serupa ataupun kita boleh lihat dan sebagainya, kita tahu apa saja yang kita boleh capai dengan panca indera kita, dia bukan Tuhan. So ini adalah 4 kriteria bagi orang Islam untuk kita menentukan Tuhan itu, dan kriteria ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sendiri telah beritahu kepada orang Islam, inilah dia kriteria-kriteria untuk kita tentukan Tuhan itu sendiri. So kalau ada semua kriteria ini, barulah kita percaya ini adalah Tuhan. Sebab itu Tuhan boleh tak kita nampak? Kita tak nampak. Tuhan ada rupa tak? Tak ada rupa. Dan kita percaya ada Tuhan yang telah menciptakan kita. Dalam Islam, bila kita kata Tuhan yang menciptakan kita, bukan bermaksud ini adalah Tuhan yang menciptakan orang Melayu sahaja, ataupun dalam konteks Malaysia, ataupun inilah Tuhan yang hanya menciptakan orang India sahaja. Tidak. Orang Perlis sahaja. Ataupun orang Perlis sahaja. Tidak. Allah Subhanahu, orang Islam kita percaya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sama yang telah menciptakan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Quran adalah untuk semua manusia. Semoga penjelasan ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita, hatta termasuk yang Islam juga, tentang agama kita sendiri. Alright. Kata Stephen R. Covey, seek first to understand to be understood. Untuk kita difahami, kita kena terlebih dahulu memahami.
Dan inilah tujuan kita buat perbincangan hari ini, bukannya mencari perbezaan. Doktor, saya sebagai orang Islam, masa saya dekat kampung dulu, saya diajar oleh orang-orang dululah. Kalau orang bukan Islam bagi salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum maknanya sejahtera ke atas kamu, jawab balik Waalaikumsalam, celaka ke atas kau. Itu yang orang ajar. Rupa-rupanya doktor, bila saya belajar hadis, tak ada macam tu pun. Dan Qaradawi dalam fiqhul jihad, dia kata kalau bukan Islam bagi Assalamualaikum, jawab je lah Waalaikumsalam. Doktor, itu adalah di antara perkara pelik yang dipegang oleh orang bukan Islam, walaupun bukan datang dari Islam. Ada tak dalam agama Hindu, benda yang Hindu tak ajar, tapi benda itulah orang Hindu pegang. Seolah-olah itu ajaran agama Hindu. Tolong share bid'ah dia dalam Hinduism. Actually dalam konteks agama Hindu ini, seperti yang katakan, banyak benda yang diajar agama Hindu tak diikuti. Oh, tak. Nombor satu yang paling kita cakap, sebab agama Hindu tu satu agama yang kita kata damai. Om Shanti itu damai, 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 damai. Kita sebut pun daripada daripada kuatnya dan seluruh. Om Shanti, 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 dia damai. So, apa yang mewujudkan kedamaian dalam diri kita? Kita kena wujudkan kedamaian diri kita dulu sebelum kita dapat mengikuti ataupun menjadi seorang Hindu yang baik. Nombor satu, kalau kita tengok, ialah keinginan kita, nafsu. Macam Apek Cina beritahu tadi, nafsu itu menjadi sesuatu yang menjadikan kita serong daripada apa yang kita percayai. Sebab dalam kitab suci Bhagavad Gita, iaitu buku suci agama Hindu, Bhagavad Gita, bab 2 ayat 71. Orang yang sudah meninggalkan segala jenis keinginan dan hawa nafsu, hidup bebas dari keinginan, bebas dan dari rasa kepemilikan, bebas dari keakuan palsu, orang seperti itu akan mencapai kedamaian di hati. Ini yang penting. We have to be detached from this world, at the same time enjoying the fruits of what God has given us. Kita perlu tahu that kita kena draw that line. Masalah hari ini kita tidak ada, kita terlalu dengan nafsu dan keinginan ini. Ini yang wujudkan kecelaruan. Mana-mana agama tidak mengajar kita buat benda yang tak baik. Semua agama mengajar kita buat baik. Nafsu kita yang menyerongkan kita. Sebab kita menjadi seorang yang kuat iman kita, ia akan dicabar di kalangan syaitan. Itu kena faham. Keimanan kita hanya akan dicabar di kalangan syaitan. Itulah yang akan menyerongkan. Syaitan itu nafsu kita. Ini kita kena faham. So, bila kita ada banyak isu, kita tidak boleh katakan dalam konteks bunuh semut pun dalam konteks yang lain. Dalam konteks kita kata bunuh semut yang lalu pun kita kena. Sebab itu, you tengok zaman-zaman sekarang pun pagi-pagi isteri rumah itu dia akan sembah dengan air tepung tu, dia letakkan depan, dia warna kolam dia kata, sebab dia bagi makan untuk semut-semut ni. So tidak ada apa yang dikatakan kezaliman ataupun sesuatu yang membawakan kepada kecelaruan ini dalam agama Hindu. Tapi hari ini kita ingat banyak perkara wujud sebab mereka terlalu gairah dengan nafsu. Ini masalah. Bila kita nak sebut sesuatu pun, you tengok, langsung tidak ada kasih dan sayang. Kebencian tidak ada dalam agama Hindu. Mempertahankan agama itu bukan kebencian. Kebencian itu bila kita suka seseorang itu kerana dia tak suka dia, kerana mungkin dia lebih baik daripada you, macam itu. So kebencian ini memang tak ada dalam konteks. Tapi kita nampak ramai juga di kalangan Hindu juga ada banyak masalah, tidak tolong menolong. You tengok ada Hindu yang paling miskin, ada yang paling kaya, tidak ada yang tolong menolong. Ini semua bukan dalam konsep. Doktor, saya dulu office saya di Batu Cave. Okey. Dan detik paling saya takut sampai kami terpaksa buat jaga office tengah malam adalah sewaktu Taipusam. Kerana saya dah perik doktor, office saya pernah kena pecah 2 kali doktor.
Dua-dua sewaktu Thaipusam. Dan di bawah ofis saya itu penuh dengan botol-botol arak. Sampaikan orang meletak persepsi, kalau Melayu malas, Cina judi. Sorry, tersilap tunjukkan sini Melayu. Kahwin Melayu kan. Kalau Melayu malas, Cina judi, India arak. Seolah-olah, adakah agama Hindu membenarkan arak sebab arak dah jadi kebiasaan dalam perayaan agama mereka? Memang. Agama Hindu tidak, dia memang haramkan arak. Ada dalil tak? Ada reference tentang pengharaman? Dia ada reference dalam Tirukkural. Tirukkural juga suatu yang mengatakan seseorang yang mabuk dia sama dengan bangkai yang sebagai bangkai yang hidup. Peminum arak ibarat bangkai. So yang penting kita kena, bila kita nak tahu, seperti yang katakan, kita nak mengenali Islam, kita pergi ke Quran. Kalau you nak mengenali Hindu, you balik ke Bhagavad Gita, you balik kepada Tirukkural. Itu yang kita kenali. Sebab orang-orang yang kononnya katanya religious, orang yang kononnya menganut keugamaan ini, tak semestinya dia seorang yang menyembah Tuhan. You kena faham, religious person basically worship their ego. Sebab itu dia ada banyak masalah. Orang yang rohani, spiritual person worship God. Ya. Ini yang membezakan seorang beragama dengan seorang yang spiritual. Seorang yang spiritual tidak ada kebencian. Dia semua kasih sayang saja. Dia ranapkan kebencian dengan kasih sayang. Bila orang-orang melontarkan batu-batu kebencian kepada seorang yang spiritual, dia akan melontarkan dengan bunga-bunga kasih sayang. Sebab itu Gandhi dipanggil sebagai spiritual leader. Correct. Sebab itu dia kena spiritual. Spiritual tidak ada dia punya limit. Spiritual dia hanya pada Tuhan. Spiritual itu ada mengambil kira dosa dan pahala. Ini penting. Bila kita mengambil kira dosa dan pahala dalam konteks spiritual ini, dan you tidak akan buat benda yang terbaik. Dan yang paling penting dalam agama, mana-mana pun kita kena redha. Redha. Itu penting. Redha itu penting. Sebab bila seseorang itu memperlekehkan kita, meludahkan diri kita kena redha. Sebab bila kita redha ini, Tuhan yang akan mengawal kita. Bila kita tak redha, kita ingat kita Tuhan, kita nak mengawal diri kita. Ini masalah kita hari ini. So you have to understand very clearly, bila kita redha, apa berlaku. Ramai orang bila redha itu adalah suatu keyakinan yang penuh pada Tuhan. Kalau you tak yakin dengan Tuhan, you tak akan redha. You ni redha bila you yakin. Sebab bila kita tengok kebanyakannya kita redha bila kita dalam kekecewaan. Susah untuk kita redha dalam kekecewaan. Tetapi kalau kita redha dalam kekecewaan dengan sepenuhnya, kita akan menikmati keajaiban. Ini yang penting. Masuk macam tazkirah pula. Sebab semua agama mengajar kita, ada isteri atau sejarah dia yang menunjukkan keajaiban. Tetapi keajaiban itu hanya berlaku kita redha dengan sepenuhnya. Kalau tidak, jadi. So ini yang penting bagi. So jangan kita menyimpulkan bila di mana ada benda yang baik, di mana ada Tuhan, mesti ada benda yang baik. Kalau tidak ada benda yang baik sana, memang tak ada Tuhan sana. Itu kena faham. Apa yang mencelarukan, apa yang menyakiti, memang tak ada Tuhan di sana. Tuhan akan berada di tempat yang kasih sayang. Kita kena pastikan kebencian ini semua kita kena gunakan kuasa Tuhan untuk meranapkan kebencian ini. So selagi itu memang ada banyak isu-isu orang yang langsung tak tahu pasal jahil. Memang alam jahil ini. Logik dia, orang yang datang menyembah dengan arak something, saya tak tahu apa nak cakap lah. Dia punya sebab itu Hindu Sanggam dia ada satu katakan apa kata orang Thaipusam without liquor free Thaipusam. Is it possible, Doctor? No, that is again it depends on whether you have closeness to God or not. Kalau you redha dan you tahu bahawa you kena jawab pada Tuhan, it's possible. Tapi kalau you ingat you Tuhan, memang tak possible lah. Sebab kalau you menyembah ego you, memang you tak possible. Tetapi kalau you menyembah Tuhan, memang possible. Itu that is a difference. So saya ingin menasihati ataupun merayu kepada semua, bila kita nampak mana-mana agama yang mencelarukan, itu bukan agama. Baik agama Islam, baik agama Kristian, baik agama Hindu, baik agama Buddha.
Kalau seorang penganut membawa kepada kecerobohan dan kebencian, memang tak ada agama. Walaupun dia klaim sebagai ahli agama. Itu hak dia lah yang klaim. Tapi yang menentukan adalah bagaimana Tuhan kena ada bersama you. Bila Tuhan bersama you, you akan lawan, you akan kuatkan iman you. You akan kuatkan. Sebab seperti yang katakan, bila kita kuat bersama, bila kita jadi seorang spiritual, banyak syaitan akan mengganggu you. Sebab keimanan seseorang itu dia akan di kalangan syaitan. Seperti yang katakan, kalau saya mengaku saya seorang iman saya kuat. Saya pergi, orang panggil saya my friend, you tahu lah semua orang kaki-kaki mabuk. Tapi you all good friends. Bukan kaki mabuk lah. Kaki-kaki minum arak. Okay? Tapi dia my good friends. I tak boleh kata I tak nak pergi. I takut kalau I minum arak. That means you are not sure of your iman you, kekuatan iman you itu. Saya berani pergi ke pub, duduk dalam bar dengan 10 orang yang minum arak, saya tak minum arak. Itulah tandanya keimanan kita kuat. Kalau kita duduk dengan 10 orang yang minum air teh, kata kita iman kuat, tak jadi. Sebab itu teh itu bukan syaitan. See? So ini yang kita kena faham. So biar kita menjadi seorang penganut yang lebih tumpu kepada ketuhanan dan kerohanian. Dan menguatkan keimanan kita di kalangan syaitan. Baru kita akan menjadi seorang yang kuat. Kalau tidak, dia akan menjadi celarukan. Dia di luar sana nampak cantik, tapi tiba-tiba keluar ke negeri lain, dia juara lain pula. Nampak apa saya cakapkan? Itu basic. So, sekali lagi saya nak mengatakan sini, jangan kita menyimpulkan bahawa kalau you nampak seorang Hindu yang mabuk, seorang Kristian yang mabuk, seorang Islam yang mabuk, itu adalah agama mereka. Silap. Agama itu kita kena refer pada Al-Quran dan Sunnah pada orang Islam, the Bible untuk orang Kristian, the Pitakas kepada Buddha dan kepada kita. So you mengenali agama dengan itu. Seperti yang katakan tadi, kebenaran universal. Kepada kaki-kaki mabuk, hashtag mohon terasa. Okey. Seterusnya pada saya gini, bila sebut tentang Buddha, yang saya ingat Shaolin Soccer. Dan biasanya bila kita tengok Shaolin tu, kita rasa nak mendalami Buddha lagi power lah. So saya nak pergi yang lebih kritikal. Macam doktor tadi, apakah superstitious ataupun benda-benda karut yang dipercayai oleh Buddhis yang sebenarnya Buddha tak ajar pun? Apa, silakan. Saya nak bagi satu contoh sejarah. Di Jepun, satu negara yang menganut Shintoism dan Buddhism. Okay. Sebelum Sengoku Chitai, iaitu kurun ke-15 sampai 17 Masehi, dalam Kamakura Shogunate itu terdapat sejenis tentera panggil Sohei. Sohei itu warrior monks. Okay. Buddhis punya sami, tapi dia ambil senjata, dia berperang. Kalau faham asas-asas ajaran Buddha, jangan kata membunuh orang. Niat untuk membunuh tu tak patut ada. Niat untuk apa-apa pun tak patut ada. Apatah lagi ambil senjata untuk membunuh orang sebagai seorang sami, sebagai seorang terdiri daripada sangga. Sangga tu kumpulan sami. Bukan sahaja sekarang, sejak dulu memang ada banyak benda yang telah disalah tafsir dan diguna pakai. So ada juga saya terdapat penganut Buddha yang kononnya jadi bomoh, kononnya menjadi pawang dengan cara tersendiri, tetapi dia sembah kepada Buddha. Itu pertalian antara beliau dengan Buddha, hanya sembah itu sajalah. Sorry, maybe a little bit offending. Mungkin dia akan offend orang-orang Hindu. Ada dua jenis ayat, yaitu sutra dan mantra. Mantra Om apa ni yang baca, dan sutra adalah apa yang kita boleh jelaskan. Buddha tidak membenarkan mantra. Oh. Ya. Dan Buddha dalam salah satu nikaya berkata, mantra adalah rahsia untuk pendeta-pendeta Hindu. Saya cakap fakta saja.
bukan saya nak pertahankan apa yang difahamkan saya. Dharma ini, ajaran Buddhism ini dia tak ada rahsia. Kalau kita baca salah satu mantra yang semua Buddhis tahu tu, iaitu the mantra of great compassion, Ta Pei Chou. Ta Pei Chou, most Mahayana membaca. So pembacaannya dimulakan dengan Namo Halatana Toraya ye. Namo Oriye, Horu Jeti Sepona Mentopo, Namo Nala Jingci, Sri Moha Patosami, Namo Nala Jingci. Dia terjemahannya Nilakantra. Apa maksud Nilakantra, doktor? Blue neck. Okey. Leher biru, Krishna. So, dalam mantra Buddhism Mahayana ni ada terpakai nama-nama dewa-dewa Hinduism. Tapi Buddha dalam Nikaya kata tidak sepatutnya ada mantra. So, siapa betul, siapa salah? Kalau kita tengok ajaran Theravada, kita tengok Mahayana, tengok Mahayana, dia saling menuduh, you salah, you salah, you salah. So sebenarnya kalau nak cakap salah, banyak salah di mata Buddhism Mahayana untuk Vajrayana dan Theravada. Banyak salah di mata Vajrayana untuk di Mahayana dan Theravada. So siapa yang betul ni? Sekarang dah tak ada. Saya pun susah mau cakap siapa yang betul, siapa yang superstitious, siapa yang ikut jejak yang salah. Saya ungkit balik apa yang tiga-tiga Vajrayana ke, Mahayana ke, Zen ke, yang setuju, iaitu Dhammacakkappavattana Sutta tentang 4 Noble Truth. Kita boleh aplikasikan, laksanakan dalam apa-apa agama pun, sebab ini bukan ajaran agama. Yang betul ni, you tengok. Duka. Punca duka. Hentikan duka. Kita buat satu eksperimen sini. Takkan saya kata saya suka buat eksperimen. Kita aplikasikan dalam kehidupan sendiri. Kalau kamu ada nafsu, ada keinginan untuk makan KFC, pukul 6 nanti, dan KFC pula tertutup, you susah hati ke tak? Susah hati. Sikit susah ataupun banyak susah, dia susah hati kan? Tetapi kalau saya tiada keinginan untuk makan KFC, dia buka ke tak buka, saya susah hati ke tak? So itu adalah ajaran kebenaran. Senang saja. Saya mau memiliki sebuah kereta. Keinginan. Kalau tak ada kereta tu, saya sakit hati. Kalau saya tiada keinginan untuk kereta tu, apa sakit hati? Kalau kita masuk rumit lagi, Buddha sendiri sewaktu mencerahkan Mahaparinibbana Sutta, dia dalam kesakitan. Umur dia 82. Dia sakit, banyak sakit. Tapi dia tidak ada keinginan untuk meringankan kesakitan itu. Maka kesakitan tidak dapat menyeksa beliau. Saya tak pakai baginda, saya pakai beliau. Guru. Dari konsep asas ni kita buat saja dan panggil sendiri sebagai penganut ajaran Buddha, cukup lah. Tak payah ada saya kena pakai ni, kena cukur, kena bagi sembah, sujud 3 kali, 8 kali, kena lepas colok itu. Dalam pandangan Buddha, agama Buddhis lain itu pun sudah salah. Apatah lagi dalam pandangan Hindu, apatah lagi dalam pandangan Muslim. So banyak. So sampailah Buddha telah tahu ini akan berlaku, dia bagi the 3 great seal tadi yang saya cakap. 诸法无常, 诸行无我, 寂静涅槃, 三法印. Benda yang tiada permulaan penghujungnya, nothing is pertinent, nothing is selama-lamanya. Then the second, yang mengamalkan diri, saya ingin, saya marah, saya suka, ada saya ni, that's not the Dhamma. And number 3, kalau yang bukan menunjukkan ke arah Cicing Niephan, Mahaparinibbana atau moksha, tak maulah. Itu saja. So kalau kata agama yang paling senang disalah faham, saya ingat agama Buddha lah. Sebab Buddha tak minta kamu buat sesuatu, dia minta kamu jangan buat banyak benda. Dia bukan minta kamu kena mendakwa, kamu kena ini, kamu kena vegetarian, kamu kena apa ni, tak. Jangan bunuh, jangan ada nafsu, jangan berlawan, jangan apa. Tapi apa-apa pun dia cakap clear sampai ni pun ada, Sami ambil senjata untuk bunuh orang.
Kalau Sami boleh ambil senjata dan bunuh orang, apa yang lagi orang tidak boleh buat kan? Sama dengan semua agama lah. Itu saja nak cakap. Baik, thank you very Terima much. kasih. Okey, bila Apek Cina sebut tentang orang yang menyalahgunakan agama, siapa yang tengok Netflix, saya tahu dah, devils is everywhere. The devils is everywhere. Siapa buka Netflix boleh tengok movie tersebut, lakonan Tom Holland, bagaimana orang Kristian menyalahgunakan agama untuk kepentingan peribadi. So tuan-tuan, siapa ada Netflix malam ni boleh buka tengok ya. Ini kisah penunggang agama. Kembali kepada saudara Zamri, kalau nak kira banyak perkara karut dalam Islam yang diamalkan oleh orang Islam dan orang Islam percaya itu Islam. Cuba share apa yang paling popular lah. Maybe dalam konteks kita kepelbagaian kaum, barangkali saudara Zamri silakan. Okey, baik, insya-Allah satu soalan yang cukup baik berkaitan dengan bid'ah di dalam Islam itu dan sebagainya. Dan Brother Amin, saya percaya ramai mungkin yang sedang menonton dan sebagainya juga, bila sebut je pasal bid'ah ni, dia ada satu lagi perkataan yang akan keluar selepas daripada bid'ah ni. Kena Wahabi lah. Kena Wahabi. Siapa saja sembang hari ini, Dr. Bala dah jadi Wahabi. Apek Cina dah jadi Wahabi. Saya memang di-Wahabikan lah. Ada tu WAHA. Okey, apa sebenarnya tentang konsep bid'ah dan sebagainya? Kenapa agama Islam dia sangat menentang kepada bid'ah itu sendiri? Sebelum itu kita perlu faham dulu apa dia bid'ah. Bid'ah ni apa? Dalam simple word, bid'ah bermaksud inovasi ataupun innovation. Innovation di dalam agama. Sekarang ni macam ni, kalau saya kerja satu tempat, saya ada majikan, saya ada bos. Saya kena kerja seperti mana yang dia nak ataupun dia minta saya kerja ke, ataupun saya boleh kerja ikut suka saya nak? Tak boleh ikut suka hati. Tak boleh ikut suka hati sebab dia bos, betul tak? So kalau ada waktu kerja, dia bagi waktu kerja, kita kena ikut lah. Dia suruh datang, kalau dia suruh buat kerja yang ini, kita kena buat kerja yang tu. Kalau dia lantik kita suruh jadi security, kita kena buat kerja security. Jangan pandai-pandai jadi manager, pergi masuk dekat bilik manager, duk buat pula kerja manager dan sebagainya. So begitu juga apatah lagi bila datang kepada Tuhan. Kita ni kena menyembah Tuhan seperti mana? Kita kena sembah Tuhan seperti mana yang Tuhan suruh kita sembah dia, bukan seperti mana kita suka-suka nak sembah dia. So dalam benda penyembahan dan sebagainya dalam Islam, we cannot do anything. Kita tak boleh innovate sendiri dan sebagainya. Oh, ini sebenarnya Tuhan suka. Point dia, siapa engkau untuk bercakap bagi pihak Tuhan? So kita hanya boleh beribadat. Namun ada juga orang, dia pula bagi tahu bid'ah ni, zaman Nabi tak ada apa, Nabi bawa unta, sekarang bawa naik kereta. Apa engkau bukan bid'ah ke? Bolehlah pula. Bolehlah pula. Okey, untuk faham benda tu, dia macam ni. Dalam agama ni, dalam Islam, bid'ah apa yang sebenarnya dilarang? Inovasi di dalam benda-benda ataupun dalam bab ibadat yang dilarang. Okey, dia ada ibadat dan dia ada muamalat. Apa dia ibadat? Ibadat termasuklah solat, puasa, zakat, haji. Ini semua bab-bab ibadat. Muamalat dia apa? Selain daripada ibadat, dia adalah muamalat. So kita naik kenderaan dan sebagainya. Okey, kaedah dia berbeza. Saya tak mau cerita panjang, saya cuma cerita sedikit sahaja. Di dalam bab ibadat, kita tak boleh buat inovasi, kita tak boleh buat ikut suka-suka kita, melainkan ada dalil yang jelas daripada Quran maupun hadis. Rasulullah pernah beribadat begini dan sebagainya. Okey, di dalam bab muamalat, semuanya halal. Orang boleh buat selagi mana tak ada benda jelas yang bagi tahu benda ni tak boleh buat. Okey, so dia dua kaedah yang berbeza. So yang agama Islam kita larang ni apa? Yang dilarang adalah benda-benda yang diadakan inovasi di dalam bab ibadat. Kita kena solat seperti mana Rasulullah ajar kita solat. Seperti mana yang Allah SWT minta kita solat. Bukan seperti mana kita suka-suka nak solat. Bila kita cerita tentang ibadat, bid'ah ni ada tak dalam Islam? Ada, sangat famous. Saya sendiri pernah fikir. Saya satu orang yang memeluk agama Islam. Saya sendiri kadang-kadang confused dengan tengok beberapa orang yang ini bila semayang kita pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau aku sembah
dan hanya pada engkau aku mohon pertolongan. Lepas habis mayang, dia pergi minta tolong dekat bomoh. Allah. Ya pergi minta pakai serban pula. Pakai. Kan? Lepas tu dalam solat kita sebut lagi. Iya, satu hari berapa kali kita sebut? Kita sebut benda tu, selepas itu kita pergi minta dekat kubur. Benda-benda ini dibenarkan ke tak? Dalam Islam, kalau kita nak minta, minta dekat siapa? Bila kita nak doa, kita doa kepada siapa? Kita doa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hatta kepada Rasul pun kita tidak dibenarkan untuk berdoa. So kalau dekat Rasul pun kita tak boleh nak berdoa, apatah lagi pergi berdoa dekat kubur, minta dekat si mati. Ni bro tahu tak, ini bidang-bidang yang ada dalam agama Islam. Dia bukan dekat sini saja orang pergi minta nambur. Sini pun ada, apa dia panggil, apa movie yang dia buat, jengkong apa, tak tahu lah apa dia panggil dalam bahasa Melayu, apa, hantu kongkong apa, Lebih kurang lah. saya tak tahu, saya tak ingat, tapi saya pernah tengok filem tu. Diorang pergi dekat kubur, lepas tu minta nambur. Dah lah judi haram. Tak cukup dengan judi haram, pergi buat benda ni. Bila benda bid'ah di dalam ibadat, dan jika dia boleh menghala ke arah syirik, syirik adalah dosa yang nombor satu paling besar di dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah An-Nisa, di mana Allah boleh ampunkan apa saja dosa yang manusia lakukan mengikut kehendaknya, melainkan dosa syirik. So bid'ah ini sangat keras dilarang di dalam Islam dalam ibadat, supaya dia tidak menghala perkara-perkara ini pergi ke arah syirik. Dan poin yang paling penting, we have to pray to our God like what He asks us to pray, not like what I like to pray. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Okey, kita berada dalam pusingan akhir ni setelah kita dengar semua penerangan daripada panel-panel kita. So from there, where we are going? Sebab Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok, dua kelompok manusia je yang boleh menyebabkan masalah dalam negara. Pertama, orang politik. Kedua, orang kuat agama. Dua ni je. Dua ni baik, insya-Allah baiklah negara tersebut. Memandangkan hari ni kita bukan program politik, program agama. Dr. Bala, what is your advice pada orang-orang kuat agama? Sebab you mention just now, ramai orang nak jadi religious, tapi tak semua orang nak jadi spiritual. Please advise. Terima kasih ya, Bro Amin. Actually negara kita sebuah negara yang memang cantik, memang kita bertuah lah ke Malaysia ini. Sebab negara lain semua banyak benda apa tu, bencana alam semula jadi, no? So kita, tapi masalah kita hari ini, kita dah selesa, Complacent. kita very selesa, kita ingat, terlalu selesa sampai kita ingat kita sudah jadi Tuhan. Itu masalah kita. Ahli-ahli politik hari ini kata, kalau dia nak bagi rezeki itu dia yang beri, bukan Tuhan yang beri. Saya bagi you beras satu kampit, ini dia ingat saya. Mereka lupa. Sebab yang penting kita kena tahu kenapa kita wujud, kenapa Tuhan wujudkan kita. Tuhan wujudkan kita kenapa? Adakah untuk kita mencari kekayaan di dunia ini? Adakah untuk menyemaikan biji-biji kebencian dalam dunia ini? Atau kita dijadikan Tuhan untuk menyembah dan mengasihi Tuhan? Ini penting. Selagi kita tidak tahu asal ataupun objektif penciptaan atau ciptaan kita ini, kita akan terus terung. Kita dijadikan Tuhan untuk menyembah dan menyayangi Tuhan. Dan bagaimana kita menyayangi Tuhan? Kita tidak boleh pergi peluk Tuhan kata kita menyayangi Tuhan. Kita boleh menterjemahkan kasih sayang itu dengan menyayangi manusia. To love God is to love another. Baru kita menunjukkan bahwa kita menyayangi Tuhan. Kalau tidak, macam mana nak menyayangi Tuhan? Kalau kita nak pergi sembahyang, semua orang boleh pergi sembahyang. Tapi untuk menyayangi seorang musuh, menyayangi seorang yang betul-betul sakit, seorang yang kotor, bukan senang. Ini yang menjadi tujuan. So Malaysia ini, kita kena tengok that concept. Kita terlalu selesa. So bila kita terlalu selesa, kita lupa Tuhan.
Kita buat benda-benda yang membawa kepada kekayaan kita dan mewujudkan kemudaratan. Ini yang penting. So, kita perlu balik kepada agama kita. Kita kena balik. You tengok rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bila kita percaya pada Tuhan, maka kita akan terus kesetiaan kepada raja negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan, dia akan jatuh terus. Tapi selagi kita tak percaya pada Tuhan, ini semua menjadi sesuatu yang kita retorik. You understand that? So Tuhan kita kena wujudkan satu situasi, kita kena belajar bahawa yang akan memberi kita rezeki, yang akan kita minta tolong hanyalah pada Tuhan, bukan pada siapa pun. Ahli politik hanya satu alat, dia bukan Tuhan. Hari ini dia ada, besok dia tak ada. Hari ini kita ada kawan kita ahli politik, dia tolong you, besok musuh you pula jadi ahli politik. Tetapi Tuhan Maha Penyayang. Tuhan akan menyayangi semua. Tuhan jadikan kita, you tengok dunia ini bagi Tuhan satu taman. Kita semua bunga-bunga dia. Bunga merah, bunga pink, bunga kuning, bunga putih. Semua jenis warna bunga, semua jenis saiz. You bayangkan sebuah taman bunga dengan begitu cantik bunganya. Ini dunia yang diwujudkan oleh Tuhan. Siapa kita untuk mencabarnya? Siapa kita untuk bertanya, kenapa you seorang India? Orang India harus dikeluarkan. Kenapa you seorang Islam? Islam tak boleh jadi sini. Siapa kita untuk mencabar penciptaan Tuhan ini? Bila kita mula cabar penciptaan Tuhan, baru masalah, musibah akan timbul. Hari ini kita tengok COVID-19. Kita tak pernah terfikir pun ada suatu penyakit dan yang dapat tutup mulut semua orang hari ini. Kenapa? Kenapa wujud COVID? Dia mesti ada hikmah. Dalam apa berlaku di dunia hari ini, dia ada hikmah. Kita kena cari hikmah dia. Jangan cari kesalahan dia atau kelemahan dia. Cari hikmah, you akan tahu kebenaran. So kita perlu memastikan bahawa kita wujudkan taman bunga yang Tuhan ciptakan untuk kita. We are all flowers of one garden. Ingat, yang putih ini nak buangkan semua putih, bunga-bunga kuning, pink, dia nak jadi putih saja, taman itu jadi very pale. Bayangkan you tanam bunga dan taman you semua satu jenis warna saja, putih saja, tak cantik. Dia ada rose pink, rose merah, rose kuning. Itulah Tuhan jadikan kita. Kita dijadikan untuk kenal mengenali, bantu membantu. Saya tidak mengatakan kita tak harus menyayangi bangsa. Bangsa harus dan wajib disayangi. Tetapi jangan gunakan bangsa sebagai akidah perjuangan. Bila kita gunakan bangsa sebagai akidah perjuangan, hancur bangsa. Ini masalah. Saya selalu mengatakan di negara Malaysia ini yang wajib memimpin perpaduan adalah Islam. Sebab Islam adalah majority. Semua agama ada formula untuk memimpin perpaduan. Tetapi di Malaysia, orang Islam harus membuka. Untuk kita boleh mengeluh. Kalau orang Islam tak membuka, susah untuk kita. So Islam wajib memimpin perpaduan. Sebab Islam ada keadilan tanpa mengira kaum. Semua agama ada keadilan tanpa mengira kaum. Tetapi Islam di Malaysia adalah agama yang majority. Wajib memimpin perpaduan. Tapi bila kita kata perpaduan ini bukan setakat retorik saja. Ya. Perpaduan itu datang daripada minda kita. Minda kita ini kena damai dulu. Di kalangan kita. Orang-orang Islam kena damai dulu. Baru dia boleh damaikan orang lain. Ini penting. Orang bukan Islam tengok orang Islam celarut, kita pun pening. Satu example saya tunjuk dalam bab hudud. Hudud bukan masalah bukan Islam. Hudud sekarang saya nampak masalah orang Islam sendiri. Ada dua parti, tiga parti yang debate pasal hudud. Di kalangan orang Islam. Ini yang kita pening ini. Ada orang ada mengatakan hudud tak sampai masa lagi. Ada mengatakan. Ada katakan, oh, ia sudah ketinggalan zaman. So kita ada satu discussion. Saya tanya, so bila wuduk actually wajib? Bila kita harus melaksanakan wuduk? 2000 tahun ke? 4000 tahun ke? Atau kita langsung tak ada relevan wuduk? Saya tanya dia.
Bagi saya, setiba atau tu, sewaktu you melafazkan 2 kalimat syahadat, hudud harus dilaksanakan. Itu saya cerita dia. So ini masalah kita. Kita tak menyembah Tuhan. Kita menyembah diri kita, menyembah ego kita. So di Malaysia ini kita kena keluar daripada belenggu perkauman ini. I see. Kita dijadikan bangsa Melayu, bangsa India untuk kenal mengenali, wujudkan kepelbagaian ini. Kita kena wujudkan minda budaya kepelbagaian. Sekarang satu masa nanti you tak akan kenal bangsa. Ya, bangsa manusia saja. Macam Bro Amin, tak tahu apa bangsa pun sekarang. Pening. Dia bangsa manusia. Yang harus disayangi dan dicintai. Dan manusia harus menyembah pada Tuhan. Kebencian kita kena perlu ranapkan. Kita kena letakkan kuasa Tuhan untuk meranapkan kebencian. Bila orang beri kata-kata kebencian, menyemaikan benda kebencian, kita ranapkan dengan bunga-bunga kasih sayang. Ini penting. Kalau tidak, bila kita nak duduk sama-sama ni, kita tak ada masalah macam dulu, masa kita tu, kita boleh sama-sama main game. Ya, dulu. Satu game kita boleh cepat mandi sungai sekali. Saya masih ingat saya pergi ke rumah jiran saya yang Melayu, saya makan sana, tak ada isu sebab kita faham. Tapi sekarang hari ini ada retorik. Dia lebih daripada keagamaan kepada kerohanian ini. Tanya soalan banyak-banyak. Tak perlu tanya. Seorang Islam kena tahu apa itu hukum haram hakam dia. Dia tahu. Tak perlu saya nak pergi cakap, sebagai kawan, saya boleh katakan janganlah minum arak tak baik. Tapi saya tak boleh katakan, you minum arak you masuk neraka. Tak boleh. Tak boleh jadi gitu. Kita kena pandai. Berhikmah. Kita tidak ada hak untuk menentukan siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Last-last kita tengok, kita yang masuk neraka nanti. So don't be judgmental. Let's not be judgmental. Buat yang terbaik. Dalam konteks agama ini kata aram saya virumba, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maksud. Buat yang baik dan jauh daripada kejahatan, kita akan mendapati bahawa dunia akan jadi damai. Bila kita redha dan letakkan masalah kita dengan Tuhan, kita akan nampak kedamaian. Ramai orang tanya saya juga, macam mana doktor? Ada orang bukan Islam memperlekehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang Hindu memperlekehkan agama Islam. Bagaimana? Kita balik kepada sejarah. Sejarah mengatakan bagaimana Rasulullah membendung masalah-masalah ini. Orang yang perlekehkan baginda, orang yang melulah kepada apa yang Rasulullah buat? Adakah dia lawan? Adakah baginda lawan? Tidak. Walaupun dia ada sokongan daripada malaikat-malaikat untuk tetapi Rasulullah kata, biar satu hari nanti dia akan menyebut nama kita. So kita buat dengan kasih sayang. Mungkin dia nampak susah, tetapi you tengok pada akhirnya dia akan membawa suatu suasana yang kita wujudkan sebagai suasana surga di dunia ini. Sekian, terima kasih. Thank you, Doktor. Ringkas Doktor sebut, kembali kepada Tuhan, hentikan perkauman dan berhenti menyembah egoism. Baik, silakan my brother, kesimpulan kita, saranan daripada Wakil Buddha. Soalan dia apa ni? Apa rumusan, what should we do after this? Okey, masalah lah. Masalah, untuk menyelesaikan masalah. Okey. Kalau saya ambil soalan tadi, apa masalah yang ditimbulkan oleh orang kuat agama? Ya. Solusi dia senang. Solusi dia mengkajilah agama sendiri. Itu saja. Oh. Thank you. Oh, simple. Akulah main jauh itu je tutup. Okey. Saya kongsikan pengalaman saya sebelum ini. Ada seorang rakan, saya jemput dia masuk rumah. Jihau tak boleh masuk lah, ada anjing. Tak boleh sentuh anjing lah. Orang Islam tak boleh sentuh anjing. Okey, saya pun minta saya punya housemate jadi anjing lagi tepi, saya bawa dia keluar lah. Tak payah masuk rumah lah. Lepas tu saya tanya seorang ustaz, tak boleh sentuh anjing ke orang Melayu? Oi Zihau, semua makhluk adalah ciptaan Allah. Bukan tak boleh sentuh, cuma sentuh tu dia ada najis. Bila ada najis tu, kenalah sertu, kena samak,
baru boleh sembahyang. Dia bagi contoh lah. So, seorang bagi penjelasan mengikut agama secara mendalam. Seorang kata dalam Islam tak boleh sentuh anjing. Mana lagi yang akan membawa masalah? Saya tanya. Tadi kata orang kuat agama yang akan bawa masalah. Tapi dalam pandangan kawan saya yang kata tak boleh sentuh anjing tu, dia kuat agama, dia tak salah. Hati dia, naluri dia tak salah. Tapi apakah kesusahan yang akan dibawakan kepada orang lain kalau dia mendalami dalam agama dia, mungkin ini tidak akan berlaku. So saya bagi contoh, orang Buddha, dalam Buddha ni kita boleh minum, dalam Buddha ni kita boleh judi, dalam Buddha ni kita boleh buat apa yang kita, Buddha tak kata larang pun. Betul ke? Itu sebab you tak faham Buddhism, you pergi judi. You tak faham Buddhism, you pergi minum. You tak faham Buddhism, you pergi buat apa? Kalau you start mengkaji agama kamu, Hindu ke, Buddha ke, Islam ke, Kristian ke, ini tak akan berlaku lah, tak ada masalah lah. Tak ada rusuhan, tak ada bunuh, tak ada mempertahankan apa-apa. Orang kata, apik Cina, you menghina agama saya. Dalam agama saya berbunuh you tau. Saya kata, agama you ni kalau nak bunuh dengan syarat untuk pertahankan agama, kalau diserang macam tu, you faham dululah sebelum nak threaten saya ni. So kalau setiap orang, saya bersetuju dengan apa Dr. Pala Chandran cakap, kepercayaan kepada Tuhan adalah paling tinggi. Kalau you percaya kepada Tuhan itu tak cukup, you kena faham Tuhan you dulu. Kalau you faham Tuhan you, apa masalah akan terjadi? Mana ada masalah dah. Kan? So, jawapan senang saya, satu ayat saja. Untuk menyelesaikan masalah ekstrim agama, kajilah agama diri sendiri. Itu saja. Terima kasih. Thank you very much. Memahami dengan ilmu, bukan dengan ketaksuban. Zamri, silakan. Apa yang kita boleh selesaikan untuk menjauhi mereka yang taksub, menjauhi mereka yang jahil, yang menggunakan sebab agama untuk memporak-porandakan masyarakat. Saudara Zamri. Okey, yang ni penutup kan? Penutup dah ni. Okay, Mufti dah sampai. Itulah pasal. Okey, saya macam mana tadi soalan? Lagi sekali. Macam mana kita nak mengelak daripada orang menggunakan agama yang akhirnya memporak-porandakan masyarakat? Nak buang kejahilan ni. Silakan. Okey. Yang pertama sekali, saya percaya ramai dah bagi poin-poin tersebut dan sebagainya. You see, bila kita nak bercerita tentang agama, tak kira agama apa saja dan sebagainya, we have to go back to the source. So kalau kita nak cerita tak kira apa saja tentang Islam, bila kita nak ambil sesuatu pandangan dan sebagainya, apa yang Zamri cakap does not carry any weight. Apa yang Bro Amin cakap does not carry any weight. Siapa saja cakap apa saja does not carry any weight, melainkan yang itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, what God says or what the prophet says. This does carry weight. Apa yang kita cakap tentang agama, pandangan kita dan sebagainya does not carry any weight. Okay, so bila berlaku kepada perkara-perkara begini dan sebagainya, we have to go back to the source. Just sebagai menambah sedikit daripada poin-poin yang telah diberikan oleh panel-panel di sebelah saya, insya-Allah. Okey, namun saya ada sedikit nasihat berkaitan dengan program yang kita buat pada hari ini kepada masyarakat yang bukan Islam, dan juga sedikit nasihat kepada masyarakat yang beragama Islam. Yang pertama, saya start dengan orang Islam dulu. Orang Islam, hari ini kita buat program di dalam masjid dan sebagainya. Pesanan saya, jangan jauhkan diri daripada orang bukan Islam. Sepatutnya masjid hari ini masjid telah memainkan peranan yang sangat bagus di dalam mengajak orang bukan Islam datang ke masjid, bina hubungan bersama dengan mereka, saling kenal mengenal. Kita adakan forum supaya kita boleh tahu dari perspektif Hindu apa pahaman mereka, dari Buddhis apa pahaman mereka dan sebagainya. Kenapa kita perlu tahu semua perkara ini? Supaya kita tahu tentang diri mereka dan kita boleh bina keakraban tadi, supaya kita boleh saling kenal mengenal. Bila kita saling kenal mengenal dan sebagainya, kita boleh tahu tentang mereka dan kita juga boleh share tentang kita. Kita pun boleh share tentang agama kita kepada mereka supaya mereka juga boleh kenal.
Sebab apa kita kena share? Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita sebagai orang Islam untuk kita share tentang Islam ini kepada orang bukan Islam. Namun boleh tak kita paksa? Kita tak boleh paksa. Kerja kita just bagi tahu, sama ada dia nak terima, dia nak accept, dia tak nak accept, it's up to them. Dan kalau diorang tak accept pun tak bermaksud kita mesti kena putus kawan. Dia bukan macam tu. You get the point? Saya cakap terus terang hari ini, saya dengan Dr. Bala sangat rapat. Kita berbual di banyak masa dan sebagainya. Saya pernah tanya dengan Dr. Bala direct, Dr. Bala, it's my duty as a Muslim, I have to tell you that I have to invite you to Islam. Betul tak Dr. Bala? Dan Dr. Bala jawapan dia paling rare. Dia kata hidayah belum sampai. But that is my duty. Walaupun dia tak accept waktu itu, adakah bermaksud kita jadi musuh? Tidak. We are still close. We are still friend. This is how we should live di dalam country yang mana ada agama yang banyak. Okay, this is for Muslim. Rapatkan diri dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Orang bukan Islam pula jangan bila tengok orang Islam dia terus jadi ada satu ketakutan. Bila jumpa je orang Islam ada takut, fear dan sebagainya. Jangan risau. Hari ini bila semua datang ke masjid, ada tak sesiapa suruh datang letak gun dekat kamu bagi tahu mesti kena masuk Islam, paksa dan sebagainya? No. Sebenarnya kami hanya diminta untuk sampaikan sahaja. Kami tak boleh paksa. Boleh, kalau kami paksa, kami salah. Kami berdosa. A Muslim, kalau kita memaksa sesiapa sahaja untuk menerima Islam, dia adalah dosa. Kita tak boleh paksa. Kita hanya bagi tahu. So, jangan risau. Tak ada siapa akan paksa kamu dan sebagainya. Dan walaupun you are non-Muslim, tidak bermaksud kamu tak boleh datang ke masjid, tak boleh bina hubungan dengan orang Islam dan sebagainya. Kadang-kadang salah faham ini bukan hanya ada di kalangan orang bukan Islam, tapi orang Islam juga kadang-kadang salah faham tentang perhubungan ini. Semoga program kita pada hari ini akan lebih membina keakraban di antara kita supaya kita boleh saling kenal mengenal. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita berikan tepukan gemuruh untuk Dr. Bala. Tepukan untuk Tai Zihau. Tepukan untuk Zamri Vinoth. Saya sudahi dengan memetik satu hadis yang saya share awal tadi. Pernah seorang Yahudi berselisih dengan Nabi dan Aisyah. Yahudi itu kata, Assalamualaikum. Celaka kata engkau, kata Yahudi kepada Nabi Muhammad. Aisyah dengar. Nabi Muhammad pun dengar. Nabi jawab, Waalaikum. Aisyah, isteri biasalah. Dengar laki kena maki. Aisyah jawab apa? Waalaikumsalam wa la'nah. Dia topak sebiji lagi. Yang Yahudi itu kata, celaka ke atas engkau. Aisyah jawab balik, engkau celaka, engkau laknat. Dia bagi sebiji lagi. Nabi tarik tangan Aisyah. Nabi kata, kenapa jawab macam tu? Nabi kata, Aisyah kata, tak dengar ke dia kata apa tadi? Nabi sebut, sami'tu fa'ajabta. Aku dah dengar dan aku dah jawab. Dan Nabi pesan, dan saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Nabi kata, innallaha yuhibbur rifq fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah sangat suka kita berlembut dalam semua perkara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada pengacara majlis kita.